online slow. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hebat untuk anda semua. Okay, untuk memberkati kelas kita pada pagi ini, bersama-sama kita membukanya dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, so saya harap anda semua sudah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini untuk 22/9 2021. Okey. Untuk kelas pada hari ini kita akan habiskan chapter 5, okey, and then kita akan terus masuk kepada topik 6. Okey, di mana topik 5 ni dia ni ada beberapa slide saja lagi. Tak silap saya lebih kurang ada 7 slide saja, and then lepas tu kita rehat sekejap. Lepas habis chapter 5, topik 5, kita akan rehat buat setika dalam 5 minit, and then kita terus masuk kepada topik yang ke-6. Are you ready guys? Yes. Hello? Are you ready? Yes. Alright, bagus. Okay, rasa lain macam lagi ni hari because of saya mengajar dekat office kan. Nasib baiklah orang tak ada. Nasib baik orang tak ada, hanya seorang saja saya punya abang saya ada kat sebelah. Merangkap abang lah. Kawan merangkap abang ada kat sebelah. Yang lain semua tak ada. Nasib baiklah dia ada. Kalau dia tak ada, lagilah risau kan. Bukan apa, saya bukan takut. Tapi, yelah orang kata apa, orang Kelantan kata kesip. Okey, kita teruskan dengan topik 5. Sekejap Okey, topik 5 kita masuk kepada prosedur pengambilan dan pendaftaran kanak-kanak. Okay, saya tahu anda telah pun membuat rujukan, anda telah pun mencari maklumat berkenaan dengan prosedur bagaimana untuk kita mengambil anak. Okay, di sini saya akan terangkan kepada anda sedikit tentang prosedur-prosedur yang harus kita patuhi, yang harus kita lakukan dalam membuat pengambilan ataupun dalam melaksanakan pengambilan kanak-kanak ataupun pendaftaran kanak-kanak. Okay, untuk prosedur pengambilan kanak-kanak ataupun pendaftaran kanak-kanak, objektif SOP ini dijalankan ataupun dilaksanakan ialah untuk memastikan kesemua dokumen-dokumen dan maklumat-maklumat yang penting yang ada pada kanak-kanak disimpan dengan baik dan sistematik. Artinya dalam penyimpanan ataupun dalam suara saya jelas ke? Jelas ataupun ada sedikit slow ke macam mana? Tolong jelas. Kuat ke tak? Kuat sampai tuik telinga ke apa? Tak. Bagus Fatin. Fatin ni kalau dia bagi feedback memang terbaik. Terima kasih Fatin Fazila. Alright. Okay, di mana objektif prosedur ini diperkenalkan ataupun perlu dilaksanakan adalah untuk kita menyimpan segala dokumen ataupun menyimpan segala maklumat-maklumat penting yang ada pada kanak-kanak dengan baik dan sistematik. Kenapa perlu sistematik? Okay, kerana bila penyimpanan kita adalah penyimpanan yang sistematik, ianya memudahkan kepada pihak pengurusan ataupun pihak pengorganisasian ataupun pihak pengelola taska ataupun tadika untuk counter back apa-apa yang berlaku. Maksud contoh misal katalah kanak-kanak tu mengalami masalah semasa berada di kita punya taska atau premis kita, taska kita ataupun tadika kita. Okay, secara langsung ianya boleh mempermudahkan kepada kita untuk kita buat rujukan terhadap maklumat yang ada pada kanak-kanak. Sebab itulah kalau kita buat pendaftaran kepada kanak-kanak ni, dia akan ambil segala maklumat berkenaan diri, maklumat peribadi yang ada pada kanak-kanak. Maksudnya kita akan simpan, kita akan rekod dan kita akan susunnya ataupun rekodkannya dalam bentuk yang sistematik. Okey, bagaimana untuk kita buat rujukan? Di mana rujukan yang perlu kita buat terhadap prosedur pengambilan kanak-kanak atau pendaftaran kanak-kanak? Okey, ianya dirujuk kepada garis panduan kemasukan kanak-kanak
ke taska. Kalau kita search dalam internet tu memang akan keluarlah rujukan bagaimana untuk kita membuat pengambilan kanak-kanak ataupun pendaftaran kanak-kanak. Okey, seterusnya, ini adalah dia punya susun aturnya ataupun gerak kerja yang perlu kita buat. Yang pertama, menyediakan borang, penyediaan borang. Artinya bila proses pendaftaran tu, kita akan sediakan borang yang perlu diisi oleh ibu bapa berkenaan dengan maklumat peribadi ataupun maklumat yang ada pada latar belakang yang ada pada pelajar ataupun kanak-kanak. Yang kedua, pendaftaran kanak-kanak. Setelah pengisian borang, barulah kita akan pergi kepada gerak kerja pendaftaran kanak-kanak. And then yang ketiga, mengisi borang pendaftaran, borang maklumat peribadi kanak-kanak, surat aku janji, surat kebenaran, borang pengambilan penglibatan ibu bapa. Bukan boring borang. Kita tahulah kenapa ejaan dia salah, biasalah dia automatik. Di mana untuk peringkat yang ketiga, proses kerja yang ketiga adalah pengisian borang pendaftaran. Sekejap saya kena admit. Ada orang baru masuk. Alamak. Di mana untuk pengisian borang pendaftaran ni kita akan mengambil maklumat berkenaan dengan peribadi kanak-kanak. Maksud segala maklumat peribadi kanak-kanak kita akan ambil daripada ibu bapa. And then surat aku janji. Surat aku janji ni apa? Surat aku janji di antara pengusaha, tadika ataupun taska dengan ibu bapa. Sebab kita kena ada surat aku janji. Macam korang lah masuk dekat KPTM. Ada surat aku janji, borang aku janji yang harus anda isi, yang harus anda tanda tangan supaya apa? Supaya tidak berlaku sebarang permasalahan di kemudian hari. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di kemudian hari. Apa yang akan berlaku di kemudian hari itu yang luar jangkaan kita, tapi sekiranya ada surat aku janji ini, yang itu boleh kita menyelamatkan diri kita daripada sebarang permasalahan lah. Surat kebenaran. Contoh misal kata surat kebenaran untuk kesihatan. Kesihatan datang kat sini kan, pihak kesihatan datang untuk buat pemeriksaan. So kita adalah surat kebenaran, contoh nak cek gigi, cek kesihatan. So kena ada surat kebenaran. Dan borang pelibatan ibu bapa. Borang pelibatan ibu bapa ini adalah untuk kita mengenal pasti kesanggupan ibu bapa untuk terlibat di dalam segala aktiviti yang kita akan laksanakan. Itu gerak kerja ataupun proses kerja yang ketiga. Seterusnya proses kerja yang keempat adalah bayaran yuran. Pembayaran yuran, pendaftaran, insurans, alat tulis, buku, lawatan dan sebagainya. Maksudnya untuk peringkat yang keempat ini, proses kerja yang keempat kita akan memungut yuran daripada ibu bapa ataupun penjaga. So dalam pembayaran yuran ni macam-macam lah. Yuran pendaftaran, yuran insurans kepada pelajar, alat tulis ataupun buku, lawatan, makanan dan sebagainya. Dan yang kelima, fail peribadi kanak-kanak. Maksudnya segala borang-borang yang ada yang telah kita pungut daripada ibu bapa yang telah diisi, kita akan simpan di dalam fail peribadi kanak-kanak. Yang keenam, orientasi kanak-kanak. Maksudnya kita akan buat proses pengenalan terhadap kanak-kanak. Supaya apa? Supaya mereka bersedia untuk menjalani proses pembelajaran di dalam taska ataupun tadika kita. Sebab kanak-kanak ni kalau kita tak buat orientasi, dia akan jadi celaru. Maklumlah kanak-kanak kan. Kanak-kanak ni dia dah biasa duduk kat rumah, dah biasa duduk dengan ibu bapa, dah biasa duduk dengan nenek, dengan atuk. Tiba-tiba kena masuk sekolah. Alamak, kacau. So untuk elak daripada berlakunya sebarang masalah, mereka menangis, tak nak datang kelas, tak nak datang sekolah. So kita kena buat orientasi kepada kanak-kanak. Dan yang ketujuh, laporan perkembangan kanak-kanak. Maksudnya di dalam pendaftaran, di dalam kita punya file peribadi kanak-kanak, kenapa saya tak boleh nak admit orang tadi, siapa masuk tadi tiba-tiba dia keluar balik, tak apalah. Di mana Nurul Aliyah, admit. Alright.
Okey, di mana laporan perkembangan kanak-kanak ini kita akan masukkan sekali di dalam fail peribadi kanak-kanak. Maksudnya kita akan masukkan sekali segala maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kanak-kanak, dengan kanak-kanak di bawah jagaan kita, kita akan masukkan sekali dalam fail peribadi. Dan yang ke-8, perjumpaan dengan ibu bapa. Perjumpaan dengan ibu bapa, kenapa perlu kita buat perjumpaan dengan ibu bapa? Kerana dengan adanya perjumpaan dengan ibu bapa, kita dapat memberitahu kepada ibu bapa tentang perkembangan yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Kita nak bagi tahu kepada ibu bapa tentang perkembangan anak-anak mereka, supaya mereka tahu bahawasanya anak mereka ni sudah pandai apa dan sebagainya. Daripada situ jugalah kita boleh memberi nasihat kepada ibu bapa berkenaan dengan didikan yang perlu ibu bapa teruskan bila berada di rumah nanti. Okay, sebab kita sekarang ni bila kita berhadapan dengan kanak-kanak, okay, mereka bukan hanya perlu belajar di sekolah, mereka juga perlu belajar di rumah. Maksudnya dia kena synchronize. Apa yang kita ajar di sekolah, yang mestilah sama dengan apa yang kita didik di rumah. Bila kedua-duanya synchronize, kedua-duanya sama, insya-Allah anak-anak tersebut akan menjadi seorang kanak-kanak yang cemerlang. Okay? Right. Seterusnya kita tengok kepada prosedur kutipan yuran. Bagaimana pula untuk kita buat kutipan yuran? Okay, objektif prosedur kutipan yuran adalah untuk memastikan proses kutipan yuran kanak-kanak berjalan dengan lancar. Lancar. Berjalan dengan lancar dan bagi memastikan ibu bapa memahami setiap prosedur kutipan yuran yang dijalankan. Okay, rujukan yang boleh kita buat untuk prosedur kutipan yuran ialah buku panduan kutipan yuran Taska. Okay. Seterusnya kita tengok kepada proses kerja dia atau prosedur kerja untuk kutipan yuran. Ianya ada 5 proses, iaitu yang pertama, pengeluaran invoice ataupun bil. Maksudnya kita kena keluarkan invoice supaya ibu bapa tidak terkejutlah ada tuntutan. Maksud pengeluaran invoice ibarat seperti kita membuat tuntutan daripada ibu bapa. Dikeluarkan pada setiap 25 hari bulan setiap bulan. Saya nak tanya anda, kenapa kita perlu keluarkan pada 25 hari bulan setiap bulan? Ada siapa-siapa boleh jawab tak? Kenapa invoice perlu dikeluarkan pada 25 hari bulan pada setiap bulan? Kenapa? Kenapa tak keluarkan pada 1 hari bulan? Kenapa tak keluarkan pada 15 hari bulan? Siapa boleh jawab? Kelas? Halo? Sudah. Ada pun. Alamak, ingatkan semua diam je. Okey, soalan saya sekarang ni, kenapa invoice perlu dikeluarkan pada 25 hari bulan? Tak dikeluarkan pada 1 hari bulan? Dapat gaji. Yes, betul Nur Jannah. Sebenarnya kita ni boleh je invoice nak keluarkan pada bila-bila masa. Tak kisahlah 1 hari bulan ke, 15 hari bulan ke. Tapi kalau kita keluarkan pada 25 hari bulan, sekurang-kurangnya ibu bapa tu alert dan tentang pembayaran yuran. Sebab 25 hari bulan kan gaji kan. Hari ni berapa bulan hari ni? Hari ni 22 hari bulan. Lambat lagi gaji 3 hari lagi untuk saya dapatkan gaji kan. Bila sampai 25 hari bulan nanti keluarlah invoice yang harus saya bayar, yang harus saya keluarkan duit saya. Okay. Sama juga dalam kes Taska ni. Kita perlu keluarkan pada 25 hari bulan adalah untuk kita bagi supaya ibu bapa alert tentang pembayaran yuran. Kalau kita keluarkan sebelum itu boleh je, keluarkan sebelum itu boleh, tak ada masalah. Ini tak menjadikan sebarang kesalahan pun. Tapi maklumlah manusia ni mudah lupa. Manusia ni mudah sangat lupa. So nak elak daripada berlakunya kelupaan daripada ibu bapa, daripada penjaga, so kita keluarkanlah invoice pada 25 hari bulan untuk memberi peringatan kepada mereka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kutipan yuran.
perlu dijelaskan sebelum 7 hari bulan setiap bulan. Maksudnya kutipan yuran ni kita dah stick, kita dah kena bagi tahu kepada ibu bapa bahawasanya yuran perlu dijelaskan sebelum 7 hari bulan. Kerana apa? Kerana kalau kita buat tu kutipan selepas daripada 7 hari bulan, ianya akan mendatangkan masalah kepada pihak pengurusan. Sebab biasanya penjaga ni, guru ataupun pengasuh ni, mereka akan buat kerja setelah dibayar. Maksudnya kita bayar dahulu baru dia bagi khidmat, baru dia bagi servis. So kalau kita bayar selepas daripada 7 hari bulan, ianya akan mengganggu proses pembayaran gaji kepada kaki tangan di dalam taska ataupun tadika. Dan satu lagi, kalau 7 hari bulan ni sekurang-kurangnya kita boleh bersedia lah, maksudnya kita punya accountant, kita punya cash flow, so ianya tidak mengganggu lah. Maksudnya kalau kita buat pembayaran sebelum 7 hari bulan, kita dah stick kepada, kita dah bagi syarat kepada ibu bapa supaya mereka membayar sebelum 7 hari bulan ataupun di dalam lingkungan 25 hari bulan sehingga 7 hari bulan tu, sekurang-kurangnya dari segi rekod kita, dari segi penyelenggaraan akaun kita akan boleh berjalan dengan lancar. Okey, itu prosedur yang kedua. Proses kerja yang ketiga adalah bayaran tertunggak. Maksudnya mungkin adalah di antara ibu bapa tu yang jenis dia bukan lupa, dia bukan tak nak bayar, dia nak bayar tapi mungkin berlaku sedikit musibah pada bulan. Sebab kita benda kita tak tahu tau. Sebab kalau melibatkan keuangan ni, kita tak tahu. Kadang-kadang ada satu tempat tu, satu masa tu ibu bapa memerlukan duit sehingga kan dia tak dapat nak buat bayaran kepada taska atau tadika. So kita sebagai pengusaha tu kena faham lah, tak boleh lah, memang lah kalau ikutkan kita nak duit tu sebab kita bagi servis, so orang kena bayar. Tapi kadang-kadang mungkin akan berlaku sedikit permasalahan dari pihak ibu bapa. So bila mereka tak bayar, dia akan keluarlah satu perkara iaitu tunggakan. Bila ada tunggakan, pihak pengelola taska perlu buat sesuatu untuk mengambil bayaran tertunggak daripada pihak ibu bapa. Kena pujuk lah. Biasalah kita nak minta hutang ni, dia kadang-kadang ni orang nak minta hutang ni lebih payah daripada orang yang berhutang. Betul tak? So bila kita nak minta tu, dia kena slow and steady lah. Bukan kita kata tak boleh ataupun kasar sangat tak boleh. Kasar sangat tak boleh, lembut sangat pun tak boleh. Maksudnya in the middle lah. Supaya ibu bapa tu sedar bahawa dia ada hutang dan dia perlu jelaskan. Okay. Alright. Dan yang keempat, pengeluaran resit. Apabila dah bayaran dah dibuat, sama ada yang tertunggak ataupun yang tidak tertunggak, yang semasa dan sebagainya, bila berlakunya pembayaran, bila berlakunya pergerakan keuangan, kita sebagai pengelola taska atau tadika perlu membuat pengeluaran resit. Okey. Dan yang kelima, merekod kutipan yuran yang telah dilaksanakan ataupun yang telah selesai. Maksudnya kita kena rekod lah. Kena rekod bulan 1. Ali, ayah dia dah bayar belum? Okey, ayah dah bayar. Okey, kita tanda. Okey, Sarah Asri, dia punya anak dia bayar belum? Oh, Sarah Asri tak bayar lagi. Tertunggak bulan lepas tertunggak juga. So kena buat reminder kepada Sarah Asri bahawasanya dia tak bayar lagi hutang anak dia. Ini kemudian hari yang bukan sekarang. Contoh bukan sekarang tau. Ni contoh selepas ni. Jangan pula kata, "Sir ni kenapa cakap dekat aku pula? Aku tak ada anak lagi." Ya, selepas ni. Okey, seterusnya kita tengok kepada slide seterusnya. Okey, prosedur program penglibatan ibu bapa. Okey, objektifnya adalah untuk menyediakan peluang kepada ibu bapa bagi melibatkan diri mereka dalam program di taska. Ia salurkan maklumat tentang perkembangan kanak-kanak dari masa ke semasa dan bagi memberi kesedaran di kalangan ibu bapa tentang kepentingan penglibatan ibu bapa di dalam aktiviti-aktiviti taska ataupun tadika. Okey. Right, dah 50 orang bersama dengan saya. So ada 49, lebih kurang ada 10 orang lagi yang tak masuk dalam kelas. InsyaAllah lepas ni dia masuk lah tu. Okey.
Okay, so dalam prosedur program penglibatan ni, penglibatan ibu bapa ni, kita objektif ataupun tujuan dia adalah untuk kita melibatkan ataupun kita nak menyediakan peluang kepada ibu bapa ni bagi melibatkan diri mereka dalam program di Taska. Okay, kejap saya minta kebenaran daripada anda untuk saya kadang-kadang saya perlu tengok telefon saya ni sebab saya takut nanti pihak pengurusan panggil sebab sekarang ni ada macam saya kata tadi lah sekarang ni di KPTM Kota Baru ni sedang menjalankan aktiviti audit. So saya kena tengok lah. Takut dia panggil tu saya kena pergilah. Okay. Tapi setakat ni tak ada lagi lah. Hopefully tak ada lah. Saya pun risau juga. Kalau audit panggil kan. Satu risau sebab saya tak boleh nak mengajar kepada anda. Yang kedua pula risau jugalah walaupun dokumen tu dah penuh pun tapi kadang-kadang ni bila orang periksa ni ada benda yang tak ada. Yang kita tak perasan. Okay. So dalam penglibatan ni untuk prosedur program penglibatan ibu bapa ni kita nak beri peluang kepada ibu bapa untuk melibatkan diri mereka dalam program-program di Taska. Dan daripada penglibatan tersebut kita dapat menalurkan segala maklumat-maklumat yang perlu kita salurkan kepada ibu bapa, terutama dari segi perkembangan kanak-kanak ataupun dari segi kesedaran untuk memberi kesedaran bahawasanya ibu bapa ni adalah orang yang penting yang perlu ada di dalam Taska ataupun tadika. Sebab kita nak menghargai ibu bapa. Sebab sekarang ni mereka dah bagi duit kepada kita untuk jaga anak dia. So kita sebagai pengusaha ni kita perlu melibatkan ibu bapa supaya ibu bapa tadi tu merasakan diri mereka amat diperlukan di dalam Taska. Itu pentingnya kenapa perlu kita buat prosedur program penglibatan ibu bapa. Okey, di mana rujukan yang boleh kita buat untuk prosedur program penglibatan ibu bapa ialah melalui buku panduan penglibatan ibu bapa di Taska. Okey, ini merupakan prosedur proses kerja untuk program penglibatan ibu bapa di Taska ataupun di tadika. Ianya ada 6 langkah kesemuanya, iaitu yang pertama, penyediaan borang maklumat ibu bapa. Okey, borang maklumat ibu bapa. Maksudnya kita perlu sediakan borang untuk kita mengambil maklumat ibu bapa. Okay, yang kedua, menyemak senarai aktiviti. Maksudnya kita kena buat checklist. Tengok kita punya aktiviti. Adakah bagus dan sebagainya. Okay, dan ketiga, mengadakan mesyuarat ibu bapa ataupun dengan kaki tangan. Okay, yang keempat, merancang program penglibatan ibu bapa. Yang kelima, pelaksanaan program. Dan yang terakhir, yang keenam, penilaian dan maklum balas terhadap aktiviti yang telah dijalankan. Itu merupakan proses ataupun prosedur untuk penglibatan ibu bapa. Right? So tak adalah topik 5. Ada apa-apa soalan yang nak ditanya tak untuk topik 5? Yes? Ada tak apa-apa nak Tak tanya? ada. Allahu Akbar, terkejut. Tak ada. Nur Hidayah. Alamak. Terkejut Dan. Mata dah melilau tengok kiri kanan tak ada orang kan. Tiba-tiba bunyi suara. Tak ada tu dia terus ke telinga. Tu. Alamak, terkejut Dan. Tak ada Okay, kalau tak ada alhamdulillah kita sambung balik kelas kita untuk topik yang ke-6. Kita ambil masa 5 minit untuk you rehat. Walaupun kita belajar hanya setengah jam pun, dia biasalah kalau kita mendengar ni kadang-kadang otak kita tu rasa penat tau. Macam saya tak penat lah sebab saya bercakap. Saya hanya bercakap, saya hanya bertutur. Okay? Yang mendengar adalah kamu. Bila kamu seorang yang mendengar, kamu mendengar apa yang saya cakap tu, dia otak dia dah akan jadi lemah, dah akan jadi penat sedikit lah berbeza dengan saya yang bercakap. So kita rehat 5 minit, pukul 10 nanti kita akan start balik for the topic 6. Okay kelas? Boleh? Boleh, sir. Alright. Nur Dayana Fatin Fazila. Terima kasih. Okay, kita rehat dahulu.